Melati kuntum, tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Salam sejahtera, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nadi ilmu, amalan membaca. Amni Sumaya, nama diberi, pelajar tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Penawar. Saya mewakili kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah bagi Anugerah Nilam peringkat daerah pada tahun 2023. Sebelum saya mengulas lebih lanjut tentang novel yang saya baca, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit tentang diri saya. Nama saya Amni Sumaya binti Muhammad Hafiz Hasani Kamal. Saya dilahirkan di Bandaraya Bersejarah Melaka. Kini saya menetap di Johor Darul Ta'zim bersama keluarga tercinta. Saya mempunyai sifat ingin mencuba yang sangat tinggi. Bagi saya, menang atau kalah itu hanyalah ada permainan. Akan tetapi, jika menang, itu merupakan suatu bonus. Yang penting adalah pengalaman dan pengajaran yang dapat diterapkan dalam diri bagi membentuk seorang remaja yang berani dengan berfikiran yang terbuka. Di sekolah, saya memegang jawatan sebagai seorang pembimbing rakan sebaya dan SLB yang diberi amanah oleh guru-guru untuk membimbing rakan-rakan yang lain. Saya juga memiliki pangkat Lance Corporal dalam unit beruniform kadet remaja sekolah. Saya bergiat aktif dalam aktiviti yang melibatkan saya untuk bercakap di halayak yang ramai. Saya pernah menyertai pertandingan syarahan agama di peringkat negeri. Namun, nasib tidak menyebelahi saya dan saya tewas di pusingan yang pertama. Selain itu, saya juga pernah dipilih untuk menyertai pidato bahasa Inggeris pada Minggu Bahasa Inggeris di sekolah. Bukan setakat itu sahaja, saya juga pernah menyertai bicara berirama pada tahun 2019 dan dinobatkan sebagai juara peringkat daerah. Baiklah hadirin, saya akan meneruskan lagi video ini dengan mengulas sebuah novel sejarah Islam yang telah saya baca dan berjaya menambat hati saya. Andai patah sayap Raja Wali, bertokat jua saya kemari, bukan kerana ingin bermimpi, tetapi untuk membawa anda menyelami, memahami dan menghayati karya yang berisi penuh dengan mutiara kata. Tuan-tuan dan puan-puan, novel sejarah Islam Sultan Muhammad Al-Fatih, Penakluk Konstantinopel, mengandungi 318 muka surat dengan 45 bab di dalamnya yang mengisahkan tentang seorang sultan yang memerintah Empayar Uthmaniyah dari tahun 1444 hingga 1446 dan 1451 hingga 1481. Beliau memerintah Empayar Uthmaniyah pada usia yang sangat muda, iaitu 21 tahun, dan membawa kehancuran kepada Empayar Byzantine. Kategori buku ini adalah kategori tokoh Islam yang diterbitkan oleh PTS Litera Utama Sedan Berhad pada tahun 2014 dengan hanya RM24 sahaja. Pegarangnya, Abdul Latif Talib yang berasal dari Negeri Sembilan sedang mengukir nama di pesada sastera tanah air. Hadirin sekalian, buku ini menceritakan tentang hayat Rasulullah SAW. Baginda telah meriwayatkan Konstantinopel akan jatuh ke tangan seorang pemimpin yang baik, tentera yang baik dan rakyat yang baik. Pada 27 Rejab 835 Hijrah, Sultan Muhammad Al-Fatih atau lebih dikenali sebagai Muhammad II dilahirkan. Sejak dalam buayan lagi, seorang alim ulama Syekh Syamsuddin Al-Wali telah mengatakan bahawa baginda bakal mencipta sejarah yang besar. Beliau berkata kepada ayahanda Muhammad II iaitu Sultan Murad, "Wahai Sultan Murad, bukan tuanku yang akan membebaskan kota Konstantinopel, tetapi anak di dalam buayan itu." Setelah menaiki tahta menggantikan ayahandanya pada usia 19 tahun, baginda mula menjalankan usaha untuk membuka semula Konstantinopel bagi merealisasikan sabda Nabi Muhammad SAW yang berkata bahawa kota tersebut bakal ditawan oleh pemimpin, tentera dan rakyat yang baik. Maka baginda bukan sahaja berusaha menjadi pemimpin yang baik, malahan mendidik bala tentera dan rakyatnya sebaik-baiknya. Bagi pengetahuan hadirin, sifat pimpinan yang hebat, warak dan tawaduk diwarisi selepas Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan Sultan Saifuddin Muzaffar Al-Quddus. Buku ini menceritakan Sultan Muhammad Al-Fatih mempunyai keahlian dalam bidang
ketenteraan, sains dan matematik, dan beliau menguasai 6 bahasa pada usianya 21 tahun. Beliau juga tidak pernah meninggalkan solat fardu dan solat tahajud sejak baginda balik. Sifat mulia ini boleh dijadikan contoh tamadun kepada generasi muda zaman ini, kepada kunci kejayaan hidup yang bukan sahaja mengejar dunia, malah mengejar akhirat. Ini membuktikan bahawa jika kita mahu berjaya, kita perlu meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai keutamaan pertama dalam hidup kita. Itulah sebuah kisah yang cukup indah bagi memperlihatkan bagaimana hasil dari sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat malam yang merupakan rahsia sukses daripada seorang peribadi pengubah sejarah. InsyaAllah, Allah akan memberikan kemudahan untuk kita dalam menjalani kehidupan. Baiklah hadirin, perkara terakhir yang akan saya ulas pada hari ini ialah berdasarkan pilihan soalan yang telah diberikan, saya memilih soalan pertama kerana soalannya sangat menarik perhatian saya. Soalannya berbunyi, kemerosotan kualiti alam sekitar berlaku disebabkan sikap manusia yang tidak mempunyai nilai murni dan tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pemeliharaan alam. Keadaan ini memberi kesan kepada keseimbangan teknologi dunia. Jelaskan kenyataan ini dengan memberi contoh-contoh yang sesuai. Seperti yang kita dapat lihat dalam masyarakat kini, kita lebih mengejar kepada kemajuan teknologi dan projek pembangunan yang megah, sehingga melupakan kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan alam. Selain itu, penggunaan sumber tenaga yang mencemarkan alam seperti diesel dan bahan bakar yang lain. Faktor perindustrian dan pengangkutan yang bergantung pada bahan bakar petrol dan diesel juga menyumbang kepada pencemaran udara dan bunyi. Oleh itu, teknologi dunia menjadi tidak seimbang dan memudaratkan alam sekitar. Kesimpulannya, sebagai seorang manusia yang bijak dan mampu berfikir, kita perlulah menjauhkan diri daripada perkara yang boleh memudaratkan alam. Sebelum saya mengakhiri teks ini, izinkan saya mengungkapkan serangkap pantun yang berbunyi, tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman. Lain masa bersua lagi. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.